Dan di atasnya ada fathah, ada dhammah. Nah, tuan-tuan, zaman dulu, ahli astronomi dulu tuan-tuan, bila dia tengok ke langit, waktu malam, ya, di sebalik belakang bulan tu, dia ada taburan bintang-bintang. Itu disebut manazil. Dalam surah Yasin ada sebut. Wal qamar qaddarna manaziluhum. Ni tak? Manazil. Dalam bahasa Inggeris sebagai constellation. Tuan-tuan, zaman dulu dia akan cantumkan di sebalik bulan, ya. 12 bulan tu tuan-tuan, satu bulan ni dia akan cantumkan gambar-gambar kedudukan bintang-bintang, lalu mereka menamakan biasanya dengan nama binatang. Tuan-tuan, biasa kalau Januaris, dia punya zodiaknya Sagittarius ke, saya pun tak ingat, ya. Saya ingat Sagittarius, Libra, Cancer, Leo, Pisces, apa lagi? Dan sebagainya lah tuan-tuan. Dari dulu dah ada tuan-tuan. Dalam tradisi di astronomi Arab ada, ya, Al-Nitab, Al-Debran, Al-Zai dan sebagainya. Itu kedudukan bintang tidak tepat. Tapi kita tuan tengok ni. Cantik tak? Disantumkan, ya, dia punya kedudukan surah-surah mengatakan khat Allah dan Muhammad. Tuan-tuan rasa takjub tak? Takjub. Ini sangat penting tuan-tuan. Takjub dengan Quran ini, akan melahirkan kecintaan, kesayangan pada Quran dan keyakinan pada Quran. Yang penting tuan-tuan, Quran bukan daripada manusia. Tuan-tuan tahu tak, semasa Quran diturunkan, kertas tidak ada, sistem nombor tak ada, tuan-tuan. Dan tuan-tuan, kalau kita minta tuan-tuan lukis graf lah tuan-tuan, graf tanpa sistem nombor, tanpa kertas, tak boleh buat graf. Nah tuan-tuan, ada orang tanya saya, ya, dia kata, doktor, macam mana nantinya kalau ada orang yang menggunakan taburan surah-surah Quran ini untuk membuat sesuatu yang menghina Islam? Alhamdulillah, saya dah test tuan-tuan. Ada 4-5 tempat saya test, ya, dan mereka tidak mampu untuk membuat atau menghasilkan gambar yang, ya, lain daripada khat Allah dan Muhammad, yang gambar itu ada makna. Tak ada, ya. Jadi satu lagi tuan-tuan, ada orang tanya saya tuan-tuan, dia kata, doktor, dalam khat Allah tidak ada tanda, tapi khat Muhammad ni kenapa ada tanda? Soalan yang cepu mas dan susah saya nak jawab. Saya masa ambil seminggu tuan-tuan, ya, untuk memikirkannya. Rupanya jawapannya senang saja tuan-tuan. Tuan-tuan belajar bahasa Arab kan? Tuan-tuan, alif lam lam ha ni orang sentiasa bunyikan Allah. Orang Kristian ke orang Arab yang Islam, orang Arab Kristian, dia nampak alif lam lam ha, pasti dia akan bunyi Allah, sebab tak ada bunyi lain. Bunyi lain dia akan hija dengan benda lain, ya. Tapi kalau mim ha mim dalil tanpa tanda ni tuan-tuan, ya, dia akan bunyikan mihmad, dia akan bunyikan mihmid, dia akan bunyikan mihmud, dia akan bunyikan mahmud. Tuan-tuan, ini bukan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi ialah Muhammad. Tuan-tuan, Muhammad. Tuan-tuan, ya? Ada ni Muhammad lah. Subhanallah. Tuan-tuan, ya, Quran ni sungguh-sungguh menakjubkan tuan-tuan, ya. Sampai jin pun apabila mendengar bacaan itu, bacaan Quran. Inna sami'na Qur'anan ajabah, kata sekumpulan jin tu bila mendengar bacaan Quran tuan-tuan. Rupa-rupanya tuan-tuan, ya, kalau dibacakan Quran pada orang bukan Islam pun dia akan kata, amazing. Wow. Saya ada video dia tuan-tuan, ya. Ramai dia buat test, dia suruh dengar, bunyi bacaan Quran, dia kata menakjubkan. Jadi ini khusus untuk Quran tuan-tuan. Ini saya punya sahabat saya, Dr. Nur Afian, saya minta dia, ya, membuat ulasan tentang. Dia kata memang dia
taburan surah-surah Quran tu dia tak boleh menghasilkan gambar yang bermakna kecuali khat Allah dan Muhammad. Ya. Baik tuan-tuan. Sekarang kita tengok serunya tuan-tuan. So Quran sungguh menakjubkan. Kadang kita tengok serunya tuan-tuan ya. Saya nak tunjukkan lagi benda ni tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh kongsi di qaryah tuan-tuan, dekat masjid tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi imam ke ya, pegawai masjid ke, AJK masjid, tunjukkan ni tuan-tuan, nanti tuan-tuan boleh beli satu khat kat situ kan tuan. Ya, di saya punya tu tuan-tuan ya, jadikan ya sebagai wahana dakwah tuan-tuan. Nah, tuan-tuan tengok. Ya, tuan-tuan ya, sebab itu Quran tu perlu dikaji tuan-tuan ya, untuk kita melihat keajaiban Quran ya. Kita tengok simpulan Quran tuan-tuan. Quran sudah disimpul erat oleh pemiliknya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, dan dia tidak boleh dileraikan lagi tuan-tuan. Tuan-tuan tengok yang dipaparkan Quran ada 114 surah, tak lebih tak kurang. Walaupun ada cubaan mengatakan bahawa Quran lebih daripada 114 surah. Ada yang mengatakan surah Quran kurang daripada 114 surah. Ini semua menjadikan orang-orang yang memang ada penyakit dalam diri dia tuan-tuan menjadi orang yang ya ragu-ragu dengan Quran. Kan? Baca dalam internet banyak bahan-bahan yang menyerang Islam tuan-tuan. Baik tuan-tuan Quran ada 114 surah. 114 surah. Daripada 114 surah ni tuan-tuan, ada 54 surah yang jumlah ayatnya ganjil. Yang maksudnya apa? 3 ayat, 5 ayat, 7 ayat, 9 ayat, 11 ayat, 13 ayat. Ini maknanya ialah jumlah ayatnya ganjil. Dan 60 surah lagi, jumlah ayatnya genap. Macam mana? 4 ayat, 6 ayat, 8 ayat, 10 ayat, 12 ayat. Okey tuan-tuan Jadi genap, ganjil. Sini ganjil, ni genap. Daripada 54 surah yang jumlah ayatnya ganjil ini tuan-tuan, ada 27 surah nombor surahnya ganjil dan 27 surah nombor surahnya genap. Daripada 60 surah yang jumlah ayatnya genap, ada 30 surah nombor surahnya ganjil dan 30 surah nombor surahnya genap. So ganjil genap, ganjil genap. Tuan-tuan, dalam surah Al-Fajr Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin asri wasyaf'i wal watri. Yang genap dan yang ganjil, walaupun ayat itu al-mufassirin mengatakan ia berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, tetapi ia juga boleh kita lihat dalam konteks ganjil genap dalam susunan Quran. Okey tuan-tuan, perhatikan. Baik, kalau kita kategorikan dia kepada yang sama jenis. Yang sama jenis ni apa dia? Nombor surah ganjil, bilangan ayatnya ganjil. Nombor surah genap, bilangan genap. Ganjil, ganjil, genap, genap. Kan sama jenis. Dia ada 57 surah. Yang satu jenis lagi, nombor surah genap, bilangan ayat ganjil. Nombor surah ganjil, bilangan genap. Juga ada 57 surah. Dia seimbang, tuan-tuan. Cuba bayangkan, tuan-tuan, siapa yang menseimbangkannya? Ya, susunan sekarang ni. Allah lah. Tidak mungkin manusia boleh mampu penyusunnya, tuan-tuan. Quran disusun selama dan diturunkan selama 23 tahun, tuan-tuan. Susun, siapa yang menyusunnya saya terangkan, tuan-tuan. Bukan manusia lah, tuan-tuan. Ingatkan saya nak menjelaskan pada tuan-tuan bagaimana Quran ini disusun, tuan-tuan. Nah, dia seimbang. Kalau disusun mengikut susunan semasa diturunkan, dia tidak seimbang, tuan-tuan. Tapi kemudian disusun jadi seimbang. Baik, sekarang tuan-tuan tengok. Ini saya namakan barcode Quran, tuan-tuan. Barcode Quran. Tapi ini kata saya, tuan-tuan. Tuan-tuan yang ikut. Saya nak memudahkan tuan-tuan faham. Baik, kita sekarang, tuan-tuan, masukkan ganjil genap ni ke dalam Microsoft Excel. Tuan-tuan perhatikan. Ini ialah nombor surah 1 sampai 114. 1, surah 1, surah 2, surah 3. Yang biru tu, tuan-tuan. Kemudian yang ini ialah bilangan ayat dia. Dari surah nombor 1 sampai surah nombor 114. Yang ini pula, tuan-tuan, daripada nombor surah ganjil, bilangan ayat ganjil.
Yang ini nombor surah genap, bilangan ayat genap. Tuan-tuan, yang ini, tuan-tuan, ya, teruskan tadi. Okey. Yang ini nombor surah genap, bilangan ayat ganjil. Nombor surah ganjil, bilangan genap. Boleh faham tuan-tuan? Ingat sekali lagi, nombor surah genap, bilangan ayat ganjil. Ingat dah? Yang ini nombor surah ganjil, bilangan ayat genap. Tuan-tuan, ini juga ada 57 surah campur dengan ya, dia punya nombor surah, dia memenuhi 114 petak. Serupa dengan tadi tuan-tuan ya. Yang sini. Ini ada 57 surah campur dengan nombor surah, dia memenuhi 114 petak. Nah, apa dia punya uniknya tuan-tuan? Uniknya, tuan-tuan perhatikan sini. Tuan-tuan cuba campurkan nombor surah dari 1 sampai 114. 1 campur 2, campur 3, campur 4, sampai 114 sini tuan-tuan. Ya? Tuan-tuan boleh tak? Cuba Hakam campurkan dengan mental aritmetik. 1 campur 2, campur 3, campur 4. Jangan pakai nombor tuan-tuan, sebab Quran semasa diturunkan, sistem nombor tak ada. Tak ada. Orang Negeri Sembilan kata tak dapat, dia nak nolong. Dia jumlahnya tuan-tuan, ialah 6,555. Okey? Sekarang tuan-tuan campurkan bilangan ayat Quran daripada surah yang pertama sampai surah nombor 114 tuan-tuan. Sampai sini tuan-tuan ya. Ayat yang surah yang terakhir.